Dia 55. Kalau kita macam lebih. Okay. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan persembahan iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, yang dihormati Dr. Rohani binti Husaini, pensyarah bagi subjek GPPP 1092 dan ahli rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Baiklah, pada hari yang mulia ini, izinkan kami untuk membentangkan persembahan kami. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan iaitu yang terdiri daripada saya, Muhammad Akil Amar bin Muhammad Syahari. Yang kedua, saudara Muhammad Amar Rafiq. Dan yang ketiga, saudara Daniel Hakim bin Mat Fauza. Dalam persembahan ini, kami akan membentangkan tentang pengenalan, serba sedikit tentang aspirasi sistem pendidikan negara dan beberapa aspirasi murid serta kesimpulan dan juga ringkasan yang dapat dibuat daripada pembentangan pada hari ini. Baiklah, yang pertama kita ada pengenalan. Pertama sekali kita akan beri maksud apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan. Okay? Definisi pendidikan ialah suatu agenda yang mempengaruhi kualiti dan juga ketamadunan bangsa. Okay? Bahkan menurut Kamus Dewan pada tahun 1993, pendidikan juga ditafsirkan sebagai perihal mendidik yang merujuk kepada ilmu didik, ilmu mendidik, didikan, latihan dan juga ajaran. Pendidikan dirumuskan sebagai suatu proses atau aktiviti yang berusaha untuk memperkembangkan fizikal, intelek, sosial serta emosi seseorang individu tersebut. Okay. Yang kedua, kita ada definisi guru berjiwa pendidik. Definisi guru berjiwa pendidik ialah seorang guru itu perlulah mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan. Guru yang cemerlang iaitu guru yang berjiwa pendidik bukan sahaja menguasai kandungan kurikulum, malah turut mempunyai pengetahuan dan juga penguasaan tentang sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan dan juga pendidikan perbandingan antarabangsa dan juga global. Pada asasnya, guru berjiwa pendidik mempunyai asas untuk mengubah tingkah laku manusia. Yang ini bermaksud perubahan dalam tingkah laku yang bermakna perlu menyentuh hati dan juga fikiran pelajar. Seseorang guru itu seharusnya kompeten dalam semua aspek seperti mendidik anak murid dengan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran PDP. Guru seharusnya kreatif dan merancang kaedah pembelajaran yang sesuai dengan murid iaitu yang memberi keselesaan kepada murid. Ketiga, kita ada definisi aspirasi. Menurut Kamus Dewan pada tahun 2002, aspirasi membawa erti keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Mencapai sesuatu ini bertujuan untuk melonjakkan pencapaian semua murid
untuk menguasai seluruh kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 dengan berlandaskan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025 iaitu lebih dikenali sebagai PPPM. Okay. Seterusnya kita akan bergerak pula kepada hala tuju pendidikan. Baiklah, yang pertama kita ada hala tuju dalam pengetahuan ilmu digital. Dalam hala tuju ini, penekanan diberikan dalam pengetahuan murid dalam bidang STEM serta ilmu digital. Perkara ini perlu dicapai menjelang tahun 2030 dan kerana perkara ini juga dititikberatkan seiring dengan revolusi pendidikan 4.0. Seperti yang kita tahu, revolusi 4.0 ini adalah berteraskan automasi pintar dan memerlukan pengetahuan yang mendalam untuk merealisasikan impian Malaysia dalam konteks mampu bersaing dengan negara-negara luar. Melalui penekanan dan pengetahuan ilmu digital, perkara ini dapat memastikan murid dapat mengikuti arus kemodenan dalam sesi pembelajaran. Baiklah, yang kedua kita ada pembentukan sasiah murid. Dalam pembentukan sasiah murid ini dapat melahirkan murid yang boleh dicontohi pada masa akan datang. Apabila kita menyebut tentang alam pendidikan, semestinya guru memainkan peranan yang penting serta menjadi tunjang dalam membentuk sasiah dalam diri anak murid mereka. Yang ketiga, kita ada pendidikan dan kemakmuran bersama. Pendidikan negara pada wawasan 2030 akan meningkat dengan jayanya. Sistem pendidikan negara akan lebih terjamin dan berkualiti. Melalui kemakmuran bersama, lebih-lebih lagi antara kaum, nescaya sistem pendidikan di negara kita akan bertambah baik. Sesungguhnya jurang antara kaum menyebabkan sistem pendidikan di negara kita pada hari ini kucar kacir dan semakin merundum. Next. Okay. Apakah itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan juga Anjakan 11? Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan pelan yang telah dibuat selepas Kementerian Pendidikan Malaysia membuat kajian semula secara menyeluruh mengenai sistem pendidikan di Malaysia pada Oktober 2011. Keputusan ini berlaku ekoran untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Baiklah, kita tengok sedikit video yang telah ditayangkan. Tengok lagi video. Sound tak ada sound. Dekat tab pun cukup kan? Apa? Okay, okay, kita ulang balik video daripada awal.
Next. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak pula kepada aspirasi sistem pendidikan negara. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua, setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan juga etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Baiklah, yang pertama kita ada akses kepada kejayaan. Okay, next slide. Okay. Yang pertama, kita ada akses kepada kejayaan. Okay, dari segi maksud, akses kepada kejayaan ini bermaksud mencapai 100% enrollment merentasi semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Okey, setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk belajar. Ini kerana mereka mempunyai hak untuk belajar tanpa mengira latar belakang status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum ataupun agama. Semua pihak perlu bertanggungjawab untuk memastikan semua anak murid mendapat tempat dalam pendidikan agar tidak berlakunya keciciran. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan segala bentuk inisiatif dan juga bantuan demi mereka yang layak untuk mendapat peluang pendidikan yang sewajarnya. Okay, akses kepada kejayaan ini bertepatan dengan anjakan pertama, iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Maksudnya dekat sini, guru-guru perlulah cakna dengan menyediakan tempat pendidikan kepada anak-anak murid mereka. Implikasinya kepada guru, akses kepada kejayaan ini akan melahirkan guru yang mempunyai sikap tanggungjawab. Okay? Di mana guru perlulah bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan pelajar menerima akses yang sepenuhnya dalam pendidikan. Contohnya, membekalkan gadget kepada mereka yang layak demi kesamarataan akses kepada pendidikan. Ya, dekat sini kita akan disediakan video klip tentang bentuk inisiatif yang telah disediakan oleh kerajaan untuk anak murid. Awal termasuk dalam soal rancangan makanan tambahan dan pembelian teks, maka kita setuju menyalurkan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa mengambil. Ya, terus. Seterusnya. Ya. Ya. Kira hak pendapatan ibu bapa adalah dari itu. Dia. Ini untuk mempertimbangkan karena kalau untuk Januari jadi letakkan syarat-syarat pendapatan dari semua Jawa juga tempat bagi pelaksanaan program yang secara gratis beliau di antara RM1.500 hingga RM2.100 berdasarkan menyediakan tawaran peluang kerja secara kontrak termasuk RM35,000 yang dijalankan oleh syarikat GLC. Okey dah. Ini teruskan. Bantuan kebajikan masyarakat
Okay, baiklah. Aspirasi yang kedua, kita ada equity untuk semua murid. Penyediaan pendidikan yang terbaik kepada murid tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender dan tempat akan dapat memastikan hak kesamaan pendidikan untuk semua. Maksudnya dekat sini, perkara ini dapat mengurangkan sebanyak 50% dalam jurang pencapaian pendidikan. Terdapat aspek yang menjadi penyebab kepada kewujudan jurang equity ini. Misalnya, latar belakang sosioekonomi menjadi punca utama dan antaranya ialah pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan peratusan murid juga merupakan salah satu faktor menyebabkan wujudnya jurang pendidikan ini. Ketiga-tiga aspek itu menjadi bukti bahawa murid yang daripada keluarga miskin akan terus kurang cemerlang dan mereka yang berkemampuan akan terus cemerlang berikutan dengan jurang pendidikan yang agak besar. Okay. Equity untuk semua murid ini bertepatan dengan anjakan yang keenam iaitu mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Equity untuk semua murid ini memberi implikasi kepada guru dengan menimbulkan sifat dedikasi dalam diri seorang guru. Seorang guru tidak seharusnya mengabaikan pelajar mereka dan juga lebih-lebih lagi golongan yang minoriti. Guru juga tidak akan mengamalkan pilih kasih. Contohnya, guru sentiasa memberikan didikan yang penuh dengan kasih sayang tanpa mengira latar belakang sosioekonomi murid tersebut. Okey, di sini disertakan video klip tentang jurang akses pendidikan yang semakin besar di negara kita. Jurang antara murid yang mempunyai akses kepada pendidikan dan mereka yang tercicir semakin besar dalam tempoh PKP. Apabila pelajar menyesuaikan diri dengan pembelajaran dalam talian sebagai normal baru, hampir 40% murid yang tidak mempunyai peranti elektronik akan tercicir. Kata Khairul Anwar, Ketua Pegawai Eksekutif Adam Technologies yang membangunkan platform e-learning pandai.org, ada beberapa contoh dari luar negara yang boleh dipertimbangkan. Belajar yang kami akses internet itu sebenarnya tak pencapaian besar. Indonesia ini sebenarnya jumlah besar sekali yang Kira ni pun. jadi ada belajar yang Ya, itu sedikit tentang jurang antara jurang pendidikan antara golongan minoriti dan juga golongan majoriti. Okay. Sekian, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita akan meneruskan pemandangan kita dengan melihat pada aspek kualiti. Iaitu, di mana kualiti ini merupakan salah satu aspek dalam sistem pendidikan guru. Persoalan yang boleh kita timbulkan di sini ialah di mana aspirasi kualiti ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran murid di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Namun demikian, sejak beberapa tahun yang lalu, negara kita telah terlibat secara langsung dalam program TIMS dan PISA, di mana program TIMS dan PISA ini telah muncul sebagai suatu instrumen perbandingan langsung tentang keberhasilan pendidikan.
Jadi di sini saya ingin menerangkan serba sedikit apakah itu teams dan pisau. Seperti yang dipaparkan dalam slide tersebut, teams ialah pentaksiran kurikulum bagi mata pelajaran sains dan matematik yang berkaitan tentang algebra, geometri dan kemahiran kognitif. Manakala bagi pisau pula ialah menilai kecekapan murid dalam bacaan dan menilai keupayaan murid dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan sebenar. Tujuan bagi penubuhan teams dan pisau ini adalah untuk mengatasi masalah sistem pendidikan negara di mana kita ketahui sistem pendidikan negara kita ini semakin lama semakin ketinggalan daripada negara-negara jiran kita sebagai contohnya Singapura dan Korea. Di mana ianya juga bertetapan dengan anjakan satu iaitu untuk menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan yang berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Kemudian penubuhan ini juga adalah untuk memastikan sistem pendidikan negara kita ini berada dalam kalangan sepertiga teratas di peringkat global. Sebagai contohnya bagi subjek sains dan matematik terutamanya. Kemudian dari sebagai aspek pendidikan, tim pisau ini juga adalah untuk melahirkan murid yang berupaya untuk berdaya saing di peringkat global. Sebagai contohnya, negara kita dapat melahirkan beberapa pelajar yang kemahiran berfikir dan kemahiran keupayaan mereka setanding dengan mereka yang pelajar yang lahir pada keluaran sistem pendidikan Singapura dan Korea. Kemudian tujuannya juga adalah untuk membentuk murid agar lebih berdaya kreatif dalam mempelajari ilmu yang terdapat pada sistem pendidikan negara yang semakin maju. Seterusnya, kita akan lihat perbandingan tahap kebolehupayaan pelajar Malaysia dan Singapura berdasarkan carta yang telah ditunjukkan di hadapan ini. Seperti yang kita lihat, negara Malaysia yang berwarna kuning dan Singapura berwarna ungu. Kita dapat lihat daripada carta tersebut di mana prestasi pelajar negara kita semakin lama semakin merunduk. Hal ini tidak dapat dinafikan lagi bahawa murid-murid zaman kini mereka tidak ditekankan atau tidak diberikan penekanan oleh ibu bapa mereka maupun guru di sekolah dalam memastikan mereka mempunyai minat yang tinggi untuk belajar. Hal ini kerana kita dapat tahu bahawa murid-murid zaman kini lebih gemar bermain gadget mereka berbanding dengan belajar. Baiklah, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang aspirasi yang keempat iaitu memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sekolah ni dia merupakan tempat terbaik dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kerana murid itu menghabiskan 1/4 daripada masa di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Murid ini dia berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik. Jadi murid itu akan lebih memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Kesepahaman yang terbina akan menjalin perpaduan seterusnya membentuk identiti nasional. 26 minit. Apa sikit terang. Perpaduan ini merupakan komponen penting dalam konteks sosial Malaysia yang unik dan kaya dengan kepelbagaian. Tak terangkan baca je saya. Okay, next. Okay, next.
Yang seterusnya ialah kecekapan. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan, kerana kerajaan ini telah membelanjakan untuk pendidikan dengan jumlah wang yang besar. Keberhasilan murid ini perlu dimaksimalkan atas setiap detik yang kerajaan belanjakan. Pelaksanaan sistem pendidikan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan. Sistem yang disedia digunakan untuk sumber dan sokongan kepada sekolah, kerana ia sangat penting kerana memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi sekolah yang membolehkan dan guru besar memberi tumpuan kepada aktiviti utama yang penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Jadi seterusnya kita akan melihat pula kepada 6 aspirasi murid, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Bagi 3 yang pertama, iaitu pengetahuan, di mana ia adalah untuk menguasai mata pelajaran dengan baik. Manakala kemahiran berfikir, elemen yang penting dalam daya saing serta kemahiran memimpin yang mempunyai 4 elemen. Dari segi aspek pengetahuan, murid memiliki keupayaan literasi dan numerasi, di mana keupayaan numerasi ini adalah kebolehan pelajar dalam melakukan operasi asas matematik serta memahami idea matematik yang mudah dan dapat mengaplikasikan pengetahuan itu dalam kehidupan mereka seharian. Manakala literasi ini pula di mana keupayaan murid dalam membaca, menulis dan memahami perkataan serta dengan ayat yang mudah dan kompleks dalam bahasa Malaysia dan juga dapat mengaplikasikan pengetahuan dan komunikasi mereka dalam kehidupan mereka seharian. Kemudian dari segi aspek ini juga murid perlu menyeimbangi kemahiran seperti inovasi dan kepimpinan dan penyelesaian masalah dengan menggunakan pelajaran abad yang ke-21. Sebagai contohnya, mereka boleh menggunakan teknologi. Kemudian kurikulum juga ditambah baik dan diberikan penekanan berpusat. Sebagai contohnya, memperkemaskan sukatan mata pelajaran dan melaksanakan pentaksiran formatif. Pentaksiran formatif ni secara ringkasnya ialah suatu bentuk ujian yang formal ataupun tidak formal dalam mengesan atau menilai tahap penguasaan dan pengetahuan kemajuan murid di dalam kelas. Serta pentaksiran ini juga adalah untuk menilai tahap penguasaan dan kemajuan murid dalam memperbaiki kelemahan dan pengajaran mereka. Seterusnya kita akan lihat pula kepada kemahiran berfikir, di mana kemahiran berfikir ini melibatkan proses kognitif yang membolehkan maklumat didapati dan ilmu-ilmu baharu dapat dijana dengan baik. Pertama, kemahiran berfikir ini adalah bertujuan untuk menanam semangat ingin tahu yang kuat dalam diri mereka. Kerana kita tahu dengan adanya sifat ini, mereka akan lebih berasa bersemangat dan teruja untuk belajar. Kemudian pemikiran inovatif juga dan kreatif perlu dijana agar mereka mampu untuk bersaing dengan mereka pelajar yang berada di luar negara
dengan baik. Kemudian, permainan berfikir ini juga adalah untuk memastikan murid itu mendapat kemahiran dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan mereka hadapi pada masa akan datang. Dalam pada masa yang sama, pembelajaran abad yang ke-21 juga diberikan penekanan sekali lagi supaya dapat meningkatkan motivasi dan daya pemikiran murid, iaitu berkaitan seperti teknologi. Seterusnya, permainan berfikir juga adalah untuk memastikan pemikiran aras tinggi murid dapat memainkan peranan agar mereka mampu untuk memacu pembelajaran mereka secara sendiri serta dapat bersaing dengan murid-murid di peringkat global. Seterusnya kita akan lihat pula kepada kemahiran memimpin. Di mana elemennya terdapat 4, keusahawanan, iaitu kemakmuran pertumbuhan ekonomi, berdaya tahan, iaitu cara berfikir konstruktif dan mampu menghadapi rintangan, kecerdasan emosi yang mempengaruhi secara positif dan keterampilan komunikasi hubungan interaksi wujud. Secara ringkasnya di mana keusahawanan ini ialah dapat melahirkan seorang murid yang kreatif, berdaya imajinasi tinggi dan mampu membuat perubahan dengan baik dalam kehidupan seharian mereka. Kemudian dapat melibatkan diri secara kerap dalam sukarela dalam bidang keusahawanan dan dalam aspek ini mereka juga hendaklah berani dalam membuat pelaburan secara sendiri. Kemudian melihat pula kepada kecerdasan emosi di mana individu yang kecerdasan emosinya tinggi, mereka ini lebih peka dalam memahami perasaan orang yang berada di sekeliling mereka, dan kecerdasan emosi mereka juga dipengaruhi dengan persekitaran. Kemudian kita akan lihat pula pada elemen-elemen berdaya tahan, iaitu budaya saing perlu dipupuk bagi meningkatkan daya saing negara, kerana kita tahu aspek ini pembelajaran abad ke-21 diberikan penekanan terhadap murid-murid agar mereka dapat bersaing di peringkat global. Kemudian daya saing juga merupakan faktor yang penting dalam mengekalkan pertumbuhan dan kesejahteraan sesebuah negara. So perkara ini dapat memastikan sistem pendidikan negara saban hari semakin maju. Kemudian sistem pendidikan juga perlu diberikan penekanan dari segi aspek kreatif, inovatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah terhadap ekonomi negara yang saban hari semakin berubah. Kemudian pada elemen keterampilan komunikasi, aspek ini dia menitik beratkan supaya murid dikuasai dengan perubahan global ini. Sebagai contohnya, pembelajaran abad 21 yang melibatkan penggunaan teknologi-teknologi dalam pembelajaran mereka. Kemudian sekolah juga memainkan peranan yang penting terhadap para pelajar supaya mereka dapat berkomunikasi dengan baik dalam bilik darjah. Keterampilan komunikasi ini juga ialah pembelajaran yang berkesan terhadap murid, kerana di dalam bilik darjah mereka akan mampu untuk berinteraksi, membina keyakinan diri dan bekerjasama sesama rakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebagai contohnya, menyelesaikan kerja sekolah berkaitan dengan matematik. Terus Jim. Yang seterusnya ialah macam mana diberi bahasa. Jimmy ada limit tu. Pertama, Jimmy ada limit kan. memberi peluang kepada murid menguasai bahasa Melayu. Hari ini kerana bahasa Melayu ini menjadi bahasa perantara dalam sistem pendidikan. Serta bahasa Inggeris ni dijadikan bahasa kedua. Murid perlu menguasai bidang sains dan teknologi. Hari ini kerana sains dan teknologi
yang menentukan suatu bangsa. Oleh sebab Tengah nampak lagi. keadaan dan senario negara seperti dunia sekarang sudah berubah. Sebenarnya penguasaan bahasa Inggeris ni amat penting kerana untuk menguasai bidang sains dan teknologi, bahan-bahan bacaannya kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya semua pihak beranan dalam merealisasikan aspirasi murid dalam konteks menguasai bahasa. Antara pihak yang berperanan termasuklah para sekolah, sekolah menengah dan institusi pendidikan tinggi. Sebenarnya berpeluang mempelajari bahasa tambahan seperti bahasa BF, bahasa Inggeris, bahasa Iban dan lain-lain. Sebenarnya membolehkan mereka bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan. Sistem mereka menghasilkan murid mahir dalam pelbagai bahasa serta memberikan nilai tambah sekaligus menyediakan masyarakat yang mampu berusaha merendah berdiri sama tinggi untuk bersaing di peringkat global. Next. Yang seterusnya adalah etika dan kerohanian. Okay. Murid ini dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi. Itu bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Sebenarnya menyediakan sistem pendidikan yang berkesan akan dapat mempersiapkan murid menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman dan sebagainya. Sebenarnya murid diberikan penekanan dengan mewujudkan satu set prinsip iaitu kerohanian, iaitu mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya. Kedua ialah integriti, iaitu mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Tiga ialah tanggungjawab siwik, iaitu bertindak untuk kebaikan negara, ambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar. Next. Sebenarnya ialah ilmu dan kemahiran digunakan dengan cara yang betul dan menjadi manusiawi apabila adanya etika dan kerohanian. Sebenarnya sebagai persiapan mendepati cabaran. Sebenarnya adalah proses internalisasi, iaitu proses penyerapan ilmu dan nilai itu yang mampu membentuk akal budi insan dengan baik. Sebenarnya menjadi asas terbentuknya akhlak yang memberi manfaat kepada diri dan orang lain dan keupayaan menterjemahkan nilai-nilai baik itu dalam amalan. Next. Yang terakhir ialah identiti nasional. Itu rakyat mempunyai perasaan tinggi terhadap identiti nasional dan Ni dah record ni dah 40 minit dah. prinsip hukum negara. Iaitu untuk Ni tak tengok lagi. Tak tengok lagi jadi ke tak record ni. Jadi tak juga jadi. harus dipanggil menjadi ahli Malaysia tanpa mengira latar belakang Full tak ini, suara. kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat. Dibagi mencapai maklumat identiti nasional ni, murid ia perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain dan mempunyai semangat kekitaan. Sebenarnya memahami sejarah Malaysia, berkongsi pengalaman dan negara dan berkongsi aspirasi untuk masa depan Malaysia. Next. Okay, seterusnya setiap murid juga perlu menghayati prinsip hukum negara untuk kejayaan masa depan Malaysia. Sebenarnya mengembangkan kerjasama antara murid yang berbagai latar belakang sosial budaya. 3 minit lagi. Sebenarnya dapat menyemai semangat kekitaan dan rasa perkongsian yang Dah. Next.
Turut end lah. Turut end chat. Berapa tu? Ya.